Okay, morning class. So kita sambung hari ni dengan subtopik seterusnya dalam bab 9 iaitu kaca dan seramik. Okay, so kita proceed. Okay, so benda apa kaca ni? Kaca ni apa nama adalah, kamu pun tahu kaca apa kan? Kat rumah pun ada kaca. Okay, dia berwarna lut sinar. Dan kaca ni dipercayai mula digunakan sekitar 5,000 tahun sebelum Masihi. Lama dah. Lama dah. Kaca ni dibuat daripada selika. So kalau kamu tengok gambar saya, kamu boleh nampak selika tu adalah bahan yang ada dalam pasir. So kaca ni dibuat daripada pasir lah. Senang ceritanya. So, selika ialah sebatian yang mengandungi silikon dioksida dan wujud secara semula jadi di dalam pasir. Okey, sebab cikgu sebut dalam pasir. So, bahan utama untuk buat kaca ialah pasir. Silika tulen dileburkan sekitar 1,500 darjah Celsius sehingga menjadi cair dan dibentuk menjadi kaca. Okey. Okey, ini adalah jenis-jenis kaca yang kita ada. Ada banyak lagi jenis, tapi ini adalah jenis yang kita nak belajar untuk 3 tempat. So, yang pertama ialah kaca silika terlakur. So, dibuat daripada silika. Ingat silika tu ada dalam pasir. Okey. So, ciri-ciri dia tahan terhadap haba, lengai terhadap bahan kimia. Kemudian kita ada kaca soda kapur. Okey, bahan-bahan dia diletak silika. Dicampur sikit bahan lain iaitu kalsium karbonat dan natrium karbonat. Okey. So, ciri-ciri dia takat lebur yang rendah, mudah dibentuk. Okey, next adalah kaca borosilikat. Okey, komposisi dia still sama. Okey, dia guna pasir iaitu silika. Kemudian ditambah bahan boron oksida, natrium oksida, aluminium oksida. Okey, sebab banyak sangat bahan ditambah, maka ketahanannya sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia berbanding dengan kaca soda kapur yang tadi. Okey, dia lebih tahan. Okey. Next ialah kaca plumbum. Okey. Kita guna silika juga. Kemudian plumbum oksida dengan natrium oksida. Takat lebur dia rendah. Mempunyai indeks biasan yang tinggi. Okey. So, kalau kamu tengok yang tahan ni lebih kepada kaca silika terlakur dengan kaca borosilikat lah. Okey. Ini yang pertama sekali tengok kaca silika terlakur. Ini adalah bahan-bahan yang kita boleh buat menggunakan kaca silika terlakur. Kita boleh guna buat untuk apa? Adat-adat makmal. Okey, kita boleh buat lens ataupun kanta. Okey, bagi beberapa, ini adalah teleskop dan kita boleh buat beberapa peralatan yang lain ni macam hiasan Okey, next ialah kaca soda kapur. Sorry, cikgu batuk sikit. Okey, kaca soda kapur terdiri kita boleh buat sebab dia agak orang cakap apa kurang tahan So kita gunakan untuk buat peralatan yang agak mudah pecah tapi senang nak bentuk Contohnya kita buat pinggan, kita buat mentol, kita buat kaca tingkap, okey. Kemudian kita buat botol dan juga kita buat cermin, okey. Okay, kaca borosilikat tadi kan cikgu cakap tadi dia tahan dia tahan kepada haba dan bahan kimia. So kita boleh buat alat-alat makmal, kita buat ni adalah periuk kaca yang tahan haba So kalau boleh letak terus atas api takkan pecah Kita buat lampu kereta dan kita buat ni adalah sejenis alat-alat jugalah alat-alat makmal juga okey. Next ialah kaca plumbum. Kaca plumbum ni dia indeks biasan dia tinggi So kita buat bahan-bahan hiasan, kita buat lens, okey, kita buat kanta, okey, kita buat ini adalah kita panggil nama dia segitiga untuk apa? Untuk biaskan cahaya matahari kita nampaklah pelangi kat situ. Okey, next ialah seramik Dah habis kaca kita pergi pada seramik. Kalau kaca tadi kita buat daripada pasir, seramik pula kita buat daripada semua orang tahu tanah liat. Okey. So seramik terdiri daripada bahan bukan logam yang terbentuk hasil daripada tindakan haba pada suhu yang tinggi. Seramik diperbuat daripada tanah liat. Nampak tak beza? Kaca daripada pasir, seramik daripada tanah liat. Okey.
Komponen utama dalam tanah liat ialah aluminium silikat. Okey, so aluminium silikat. Seramik tahan haba dan tekanan yang tinggi. Okey, dia tahan haba dan juga tahan tekanan yang tinggi. Seramik juga sangat keras, rapuh, lengai terhadap bahan kimia dan tidak berkarat. Lengai itu maksudnya tidak bertindak balas terhadap bahan kimia dan juga dia tak berkarat lah. Confirm dia tak berkarat lah. Ada tengok penama cawan seramik rumah hampa berkarat tak kan? Sebab dia tak akan berkarat. Sebab dia bukan logam. Selain daripada itu, seramik juga merupakan penebat haba dan elektrik yang baik. Okey. So, tengok pasal penggunaan kaca dan seramik dalam kehidupan seharian. Okey. So, banyaklah kalau kamu tengok kaca seramik dalam rumah kita pun ada. Kita makan dalam pinggan. Maksud cikgu pinggan tu pinggan kaca atau pinggan seramik lah. Kemudian kita ada pasu-pasu. Kita ada banyak alatan-alatan rumah yang kita buat menggunakan kaca ataupun seramik. Okey. Okey, jadi bila kita guna banyak peralatan tu, okey, industri seramik kita ni atau kaca ni akan dimajukan sebab kita beli So macam cikgu nak pesan kat sini, belilah barangan buatan Malaysia. Bila kita beli barangan buatan made in Malaysia, ialah apa yang kita dapat ialah kita dapat memajukan ekonomi dan membentuk sektor pekerjaan di Malaysia. Okey. Kita tengok pasal kegunaan kaca, aplikasi tu masih kegunaan So, radas makmal seperti bikar dan kelalangkun diperbuat daripada kaca borosilikat. Okey, kerana ciri ketahanannya yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia. Okey. Penutup kaca mentol yang ini, okey, diperbuat daripada kaca soda kapur kerana cirinya yang tahan haba dan mudah dibentuk. Okey, prisma kaca tadi, ni prisma yang 3 segi tadi ni, okey, diperbuat daripada kaca plumbum, digunakan untuk mengkaji penyebaran cahaya kerana mempunyai indeks biasan yang tinggi. Di tingkap pula, tingkap kaca yang di sini membenarkan cahaya masuk ke dalam rumah. Okey, penting cahaya masuk sebab cahaya matahari sebenarnya kalau pagi-pagi tu vitamin D. Okey. So, kita tengok seramik pula, aplikasi seramik Pinggan mangkuk dibuat daripada seramik kerana ia cirinya yang tahan haba dan tidak terkakis. So, kita ada pinggan mangkuk seramik. Dia berat sikit seramik ni Okey, next ialah jubin seramik Kamu tengok tile rumah kamu tu, jubin seramik. Digunakan sebagai lantai kerana cirinya yang berkilau menjadikan lantai kelihatan bersih dan cantik. Seramik juga digunakan dalam pembuatan gigi palsu. So, gigi palsu tu kita buat daripada seramik dia keras dan kuat, kemudian dia lengai lah. Maksudnya ialah gigi palsu tu bila kau pakai, kau makan makanan apa pun tidak ada tindak balas dalam mulut lah. Maksudnya tak rosak lah mulut kamu dan tak rosak gigi tu. Okey, pasu bunga seramik pula adalah keras dan kuat. Ni pasu bunga Okey, kita dah habis pasal kaca, kita dah habis pasal seramik. So, kita pergi pasal polimer. Okey, polimer So, apa yang dimaksudkan dengan polimer? Okey, polimer ialah molekul besar berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit kecil. Kita panggil nama unit kecil tu monomer. So, maksudnya monomer gabung banyak-banyak jadi polimer. Okey. Unit-unit molekul kecil yang membentuk polimer dikenali sebagai monomer. Ni cikgu habaq tadi. Polimer dapat dikelaskan kepada polimer semula jadi dengan polimer sintetik. Okey, polimer ni sebenarnya kan kalau kamu tengok dia punya orang cakap apa teori dia paling senang ialah kamu anggap macam kamu ada manik, kamu tahu dah manik halus-halus tu, kamu gabung menjadi rantai So manik halus-halus tu kita anggap sebagai monomer. Bila kita gabung banyak-banyak dia menjadi rantai maka kita anggap sebagai polimer. Okey. Okey, tengok pertama sekali ialah polimer semula jadi. Okey, polimer yang wujud secara semula jadi di alam ni. Okey, contoh yang pertama ialah kanji ataupun karbohidrat dalam makanan kita tu. Okey, itu adalah nama polimer dia. Dia dibina daripada apa? Dia dibina daripada monomer dia. Monomer dia apa dia? Glukosa. Okey, gula. Okey, kegunaannya memberikan tenaga. Kemudian kita ada protein, daging tu. Monomer dia adalah asid amino. Kegunaannya membina sel dan tisu badan. Kemudian kita ada getah asli. Monomer ialah isoprena dan kegunaannya membuat produk berasaskan getah.
Okey, tengok pasal polimer sintetik pula. Polimer sintetik ni maksudnya sintetik tu maksudnya buatan lah. Polimer yang kita buat lah. Kita buat menggunakan bahan kimia lah. Yang pertama ialah polyetena. Okey, polyetena. Monomernya ialah etena. Kegunaannya untuk membuat botol plastik, beg plastik, baldi ya, kita pakai polyetena. Okey. Kemudian kita ada polisterina. Okey, yang ni polisterina ni semua orang tahu lah kan. Kita paling banyak guna ni, nampak polisterina ni ya. Kita buat bekas makanan ni. Okey. Dan kat sini kita juga boleh gunakan untuk buat, kita tengok kat sini ya. Polisterina ni. Okey, monomer dia styrena. Kegunaannya untuk membuat bekas pembungkusan yang kita tunjuk tadi yang putih ni. Dan juga peralatan elektrik ya. Kemudian kita ada Perspex ya. Perspex ni kamu nampak ni. Perspex ni kalau tengok, dia boleh menggantikan kaca sebabnya dia punya sifat lebih kurang macam kaca. Dia lusinar, dia cantik macam kaca. Cuma dia susah nak pecah. Sebab dia bukan kaca. Kaca kan senang pecah kan. So Perspex ni monomer dia adalah metil metakrilat. Kegunaannya untuk membuat cermin pesawat. Cermin kapal terbang kita tak pakai kaca. Kita pakai Perspex. Dan juga tingkap kenderaan. Tingkap kenderaan ni dia bukan semua 100% Perspex dah lah. Maksudnya dia campur-campur sikit dengan kaca apa semua. Okey. Bagi dia kita dapat tingkap yang cantik dan tahan. Next ialah getah sintetik. Getah buatan. Okey. Ni contoh getah buatan. Kita buat sarung tangan yang murah tu dah. So monomer ni adalah neoprena. Kegunaannya membuat sarung tangan, tayar kereta, tapak kasut. Okey. Itu antara kegunaan dia lah. Okey, ni yang cikgu habaq tadi ya. Okey, proses kita ada monomer. Monomer ni kita anggap seperti orang cakap manik sebiji-sebiji ni. Kemudian kita jadikan dia rantai. Ini kita panggil dia polimer. Kita gabungkan dia, gabungkan banyak-banyak. So daripada monomer ke polimer, nama prosesnya ialah pempolimeran. Okey, boleh tukar balik, patah balik. Polimer ni jadi balik monomer. Nama prosesnya adalah penyah polimeran. Okey, kita tengok kat sebelah ni penerangan dia. Polimer dihasilkan melalui proses pempolimeran. Okey, ingat proses apa? Pempolimeran. Proses pempolimeran ialah proses mencantum monomer melalui pembentukan ikatan kimia untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar berbentuk rantai. Okey. Penyah polimeran pula merujuk kepada proses apabila polimer tu berbentuk rantai dipisahkan menjadi monomer-monomer dia. Okey jadi maksudnya monomer ke polimer, pempolimeran. Polimer ke monomer, penyah polimeran. Okey cuba tengok ni kita ada contoh. Ini adalah polyetena tadi. So kita ada etena dia punya monomer. Okey, kita tukar kepada polyetena dia punya polimer. So kalau kamu tengok beza dia, tambah garis kat sini, tambah garis kat sini dan N yang dekat sini ni bawa turun ke bawah. Sekiranya dia suruh lukis lah. Sekiranya lah, tadinya tak suruh pun Pempolimeran yang melibatkan monomer jenis yang sama dengan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan ganda tunggal sebagai pempolimeran penambahan. Okey, so kita ada pempolimeran penambahan. Okey, polyetena ialah salah satu contoh polimer yang dihasilkan melalui proses pempolimeran penambahan. So maksudnya pempolimeran ada dua jenis, satu pempolimeran tambahan. Okey. Cikgu rasa masa pun dah tak mengizinkan sebab video cikgu buat 15 minit sahaja untuk kamu tengok. Lepas tu kamu nak pause tengok nak kecap-kecap. Cikgu takut kamu tak sempat kalau buat video panjang. So kita habiskan dekat sini proses pempolimeran penambahan. Okey. Dan cikgu harap please kelas please dapat tengok baca balik sebab kita ada ujian cikgu hamba nanti kita ada ujian yang cikgu akan bagi dalam grup nanti. Okey, so sampai sini saja. Okey, kelas. Okey, bye bye.